Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heliza Helmi. Apa khabar hati anda hari ini? Mudah-mudahan sihat. InsyaAllah saya doakan kita sentiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada satu kisah nak kongsi kepada anda semua, di mana perbualan seorang lelaki British dengan seorang chef. Di mana lelaki British ni tanya, kenapa perempuan Islam, wanita Islam tak boleh berjabat tangan dengan lelaki? Kenapa? Why? Dia tanya macam tu. Cerita lelaki British cakap macam perak. Jadi Syekh ni kata, adakah kamu boleh berjabat tangan dengan Ratu Elizabeth? Dan lelaki British ni jawab, sudah tentulah tidak boleh berjabat tangan dengan Ratu Elizabeth, kerana Ratu Elizabeth ni hanya orang tertentu saja yang boleh berjabat tangan dengannya. Dan Syekh ni berkata, begitu jugalah dengan wanita Islam, hanya orang-orang tertentu saja yang boleh berjabat tangan dengan wanita Islam. Masya Allah. Dan lelaki British tu tak perhati, dia tanya lagi, kenapa ni wanita Islam nak pakai tutup-tutup ni? Tak panas ke? Semua benda nak tutup. Bukan apa pun kalau buka sikit. Syekh ni kata apa? Dia tak katalah, dia tunjuk sesuatu. Ni dia tunjuk, dia keluarkan dua gula-gula ni, satu dibuka. Syekh buka satu gula-gula ni dan dicampakkan ke atas lantai. Dan dia bertanya kepada lelaki British tu, antara dua gula-gula ini, yang mana satu yang kamu akan pilih? Lelaki British tu kata, soalan tadi kan sungguh ya. Dia kata, mestilah saya pilih yang tertutup, kerana yang tertutup itu masih terpelihara, tidak kotor, masih selamat. Dan Syekh pun tersenyum dan berkata, begitu jugalah wanita Islam, yang tertutup itu sentiasa terpelihara maruahnya. Dan lelaki British itu kata, wow, Islam is amazing. InsyaAllah, inilah orang kata hikmah kepada mereka yang menutup aurat. Suka hati akulah nak pakai tudung ke tak pakai tudung ke, kubur masing-masing kan. Memanglah kubur masing-masing. Nanti bila meninggal nanti, mu mandi dirimu sendiri, mu kafan dirimu, lepas tu mu gali kubur, mu masuk dalam kubur, mu kambur dirimu sendiri. Boleh tak? Kau ni pasal apa? Aku tak kacau pun periuk nasi kau. Kenapa kau nak kacau aku? Yang penting ni hati, yang penting kolbu ni baik. Memang betul, yang penting sekali adalah berkenaan dengan hati. Namun, mari kita sama-sama fikirkan, di tangan saya seperti anda dapat lihat adalah dua gelas, satu yang berisi air. Agak-agaknya bila saya letak atau tuangkan air ke dalam gelas yang satu lagi, yang keluarnya adalah air kopi ke, atau air sirap, ataupun masih air teh susu. Masih air teh susu lah. Masya Allah, maknanya apabila dalaman kita air teh susu, yang keluarnya juga sepatutnya air susu. Begitu juga dengan diri kita. Kalau dalaman kita ni mempunyai ciri-ciri yang baik, sepatutnya keluar juga personality kita, lisan kita, percakapan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita juga perlulah menunjukkan ciri-ciri yang sama dengan dalaman kita, iaitu ciri-ciri yang baik. Masya Allah. Tapi ada orang kata, tak semestinya dia solat tu dia baik, tak semestinya dia pakai tudung tu dia baik sangat. Kadang-kadang, sama je, kadang lebih teruk juga. Memang, tak semestinya orang solat tu dia baik. Tapi orang baik mestilah solat. Tak semestinya dia pakai tudung dia tu baik. Tapi orang baik mestilah pakai tudung. Masya Allah. Saya ingatkan diri saya yang banyak kelemahan ni, dan juga saya ajak kepada anda semua di luar sana, mudah-mudahan kita ni sentiasa menjaga
aurat kita, dan juga yang paling penting sekali aurat di dalam hati kita. Jadi mari kita sama-sama top upkan ilmu kita supaya kita menjadi seorang wanita muslimah yang diridai oleh Allah SWT. Kita bacalah buku Ustaz Fawaz Fadil Nur, Wanita Muslimah dan Alternatif Terkini, Masya Allah. Dan saya sangat berbesar hati, saya nak cadangkan, Masya Allah, tudung yang saya pakai ini, tudung yang solat ready seperti mana yang anda lihat di belakang saya, model culture, sangat selesa, boleh solat terus dan sangat menjaga aurat kita, mudah-mudahan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Memang berat untuk menutup aurat ya, sebab kita menutup bukan dengan tangan, kita menutup dengan hati. Dan pernah saya dengar orang kata tudung kepala ni dan seluruh baju tutup aurat ni lebih berat daripada gunung Uhud. Sebab sebenarnya hati kita ini jadi rebutan antara syaitan dan malaikat. Kalau kita terlintas nak buat baik, itu bisikan malaikat. Kalau kita terlintas nak buat jahat, itu bisikan syaitan. Sebab itu kita mesti berdoa supaya banyak bisikan malaikat, dan untuk mendapat bisikan malaikat ini kita harus mendidik hati kita dengan ilmu. Dan bagi orang yang susah nak tutup aurat ni, sebenarnya pilih persekitaran yang betul, sebab dan juga kawan yang betul. Sebab kawan akan mempengaruhi kita, persekitaran akan mempengaruhi kita. Dan juga kita ingat, hati manusia itu ada hatinya. Maknanya hati kita ni nak pilih yang mana, kita bersihkan hati dengan mencari, berdoa, mendapat hidayah. Dan apa kata, kita fikirkan tujuan hidup kita untuk redha Allah atau penghargaan manusia. Dan kita tanya diri kita, yang kita tak nak pakai tudung ni, nak tunjuk pakai lawa ni untuk siapa? Apa dapat? Kalau kita keluar rumah, orang kata, ui, lawannya rambut awak lah RM50. Boleh tahan juga. Ini duit tak dapat, dosa. Dan siapa yang mengekalkan dosa, sifatnya dia panggil fasik. Maka sama-sama kita fikir apa yang kita lakukan. Dan bagi wanita sekalian, kalau kita tidak menutup aurat, selalunya kita dalam kategori apa? Bila kita tak menutup aurat, gambaran luar kita bukan wanita muslimah, dan agak-agak lelaki macam mana akan berkenan untuk memperisterikan kita. Sebab tu saya kata, wanita tidak beriman dapat lelaki tidak beriman. Bayangkan wanita tak beriman, kahwin lelaki tak beriman, dapat anak tak beriman, menantu tak beriman, cucu tak beriman, sampai keturunan semua tak beriman. Betapa ramai orang sekarang menanyakan saya masalah dapat suami tak baik, suami pukul, suami tak solat, sebab silap pilih suami. Tetapi saya kata macam ni, mungkin bukan dia silap pilih suami, tetapi orang yang silap memilih dia. Ya, jadi jadikan wanita sekalian, mula-mula kalau kita solat 5 waktu tetapi tidak menutup aurat, fikir apakah keberkesanan solat kita itu. Dan setiap hari kita hidup ni untuk apa? Untuk orang tengok atau Allah tengok? Sama-sama kita renungkan. Saya doakan bagi yang payah menutup aurat ni, cuba renung kembali dan ingat, bila kita meninggal, aurat kita ditutup. Jangan bila kita masih hidup tak nak tutup aurat, dan bila dah meninggal, kenapa kita tutup aurat? Menghadap Allah pun kita nak tutup aurat. Begitu jugalah kita bersolat, tutup aurat. Maka sangat pentingkan aurat bagi wanita. Aurat, solat dan pergaulan, 3 perkara semua wanita harus menekankan untuk dapat hidup bahagia dunia akhirat. Wallahu a'lam.